Terima kasih, Tuan Ketua. Tuan Yang Di-Pertua, terlebih dahulu bagi pihak Kementerian Pertahanan, saya ingin menyatakan penghargaan kepada 6 ahli yang berhormat yang telah mengambil bahagian semasa perbahasan belanjawan tahun 2021 di peringkat dasar yang telah menyentuh perkara-perkara di bawah bidang tanggungjawab Kementerian Pertahanan. Antara ahli yang berhormat tersebut adalah Yang Berhormat Kota Raja, Yang Berhormat Raub, Yang Berhormat Pontian, Yang Berhormat Arau, Yang Berhormat Pasir Mas dan Yang Berhormat Kota Samaran. Terlebih dahulu izinkan saya untuk merakamkan penghargaan dan terima kasih kepada pihak kerajaan yang telah mencadangkan untuk memperuntukkan sejumlah 15.86 bilion kepada Kementerian Pertahanan pada belanjawan tahun 2021. Dan sekiranya cadangan peruntukan ini diluluskan oleh Dewan Yang Mulia ini, jumlah yang diterima Kementerian iaitu sebanyak 15.86 bilion adalah merupakan peningkatan 1.8% berbanding dengan peruntukan belanjawan tahun 2020, iaitu penambahan sebanyak 280 juta. Dengan peruntukan belanja pembangunan ataupun DE sebanyak 4.5 bilion, iaitu peningkatan sebanyak 46.1% berbanding peruntukan pembangunan pada tahun 2020, iaitu penambahan sebanyak 1.4 bilion ringgit. Dan bagi belanja mengurus ataupun OE adalah sebanyak 1.35 bilion, iaitu penurunan sebanyak 9.1% berbanding dengan peruntukan mengurus pada tahun 2020, iaitu pengurangan sebanyak 1.14 bilion. Pengurangan ini adalah disebabkan oleh peningkatan peruntukan yang besar bagi DE, bagi senggaraan dan naik taraf aset utama Angkatan Tentera Malaysia untuk memastikan kesiapsiagaan Angkatan Tentera Malaysia sentiasa pada tahap tertinggi. Peruntukan belanjawan ini turut mengambil kira tentang peranan ATM dalam menangani wabak COVID-19 dan operasi benteng ataupun Ops Benteng yang melibatkan gerak kerja bersepadu antara pelbagai agensi keselamatan dalam mengawal sempadan negara. Kementerian beriltizam peruntukan belanjawan ini akan memberikan tumpuan kepada 2 fokus utama, iaitu peningkatan keupayaan dan kesiapsiagaan ATM dan menjaga aspek kebajikan warga dan veteran ATM. Tuan Yang Di-Pertua, isu pertama yang ingin saya sentuh ialah berkaitan dengan Laut Cina Selatan. Isu ini telah dibangkitkan oleh Yang Berhormat Kota Raja yang mencadangkan kaedah diplomasi pertahanan termasuk melalui kerjasama di bawah Five Powers Defence Arrangement ataupun FPDA digunakan dalam menjaga keamanan dan mengelakkan pertarungan persenjataan di kawasan berkenaan. Tuan Yang Di-Pertua, Malaysia merupakan salah satu negara beneficiary di dalam FPDA yang merupakan salah satu prinsip asas dasar pertahanan negara. Perjanjian ini yang ditandatangani pada tahun 1971 di antara 5 buah negara iaitu Malaysia, Singapura, Australia, New Zealand dan UK, United Kingdom, pada asalnya bertujuan untuk membangunkan pertahanan udara Malaysia dan Singapura. Negara-negara anggota FPDA ini mempunyai hubungan ketenteraan yang rapat dan seringkali menjalankan latihan dan meningkatkan keupayaan negara masing-masing dan seterusnya meningkatkan kesiapsiagaan aset dan melatih Angkatan Tentera Malaysia dalam menghadapi sebarang ancaman pihak ketiga. Sejak penubuhan, fungsi FPDA semakin berkembang berdasarkan kepada keperluan semasa. Bermula dari pertahanan udara, kini eksersis FPDA telah melibatkan ketiga-tiga domen udara, laut dan darat. Sejak tahun 2004, FPDA telah memberikan perhatian terhadap domen bukan konvensional, termasuk bantuan kemanusiaan dan bencana. Kerjasama pertahanan pelbagai hala berkonsepkan extra-regional turut diperkasakan melalui medium latihan
seperti eksersis bersama SHIELD dan bersama 5 yang diadakan setiap tahun melibatkan semua anggota FPDA dan jemputan negara pemerhati. Ini bagi memastikan FPDA kekal relevan dalam persediaan untuk menangani isu keselamatan strategik dan pertahanan serantau. Sinergi yang terbina di bawah platform kerjasama FPDA ini penting untuk memenuhi dan mengimbangi keperluan strategik pertahanan termasuk di dalam isu pertembungan kuasa besar di Laut Cina Selatan. Di dalam mengendalikan isu Laut Cina Selatan, kerajaan sentiasa mengutamakan kepentingan negara dalam setiap tindakan yang diambil. Malaysia sentiasa menekankan agar semua pihak menghormati dan mematuhi undang-undang antarabangsa termasuk Konvensyen Pertubuhan Bangsa-Bangsa Bersatu mengenai Undang-Undang Laut 1982 ataupun UNCLOS 1982. Ini termasuklah menghormati kedaulatan wilayah dan perairan dan juga kebebasan pelayaran dan penerbangan. Malaysia turut menggunakan saluran diplomasi bagi menghadapi pengaruh ketenteraan negara asing di Laut Cina Selatan. Pendirian Malaysia adalah jelas bahawa Laut Cina Selatan perlu bebas daripada kehadiran kapal-kapal perang bagi mengelakkan ketegangan di kawasan berkenaan. Jadi pada kesimpulannya, FPDA ini fokusnya lebih kepada kerjasama. Kerjasama dari segi latihan, kerjasama dari segi latihan bersama dan tidak termasuk di dalam kes yang melibatkan isu pertembungan seperti di Laut Cina Selatan. Apabila isu yang berkaitan dengan pertembungan di Laut Cina Selatan, seperti saya katakan, kita menyelesaikan secara diplomatik, maka Kementerian Luar lah yang berperanan di dalam membincangkan apa saja isu yang berkaitan dengan pertembungan seperti yang berlaku di Laut Cina Selatan yang melibatkan kuasa-kuasa besar. Ini lebih kepada Kementerian Luar Negara. Isu seterusnya ialah berkenaan dengan peruntukan bajet kepada Institut Penyelidikan Sains dan Teknologi Pertahanan ataupun STRIKE yang telah dibangkitkan oleh Yang Berhormat Kota Raja dan juga Yang Berhormat Raub. Yang Berhormat Kota Raja mencadangkan supaya ditingkatkan peruntukan bajet kepada STRIKE bagi memenuhi peranan dalam program-program penyelidikan dan pembangunan industri pertahanan. Manakala YB Raub mencadangkan secara spesifik agar peruntukan bajet bagi penyelidikan ancaman senjata biologi yang diuntukkan pada bajet 2021. Kita amat terima kasih kepada pandangan Yang Berhormat khususnya mengenai ditingkatkan peruntukan bajet. Ya, fokus kita bajet. Memang benar, objektif STRIKE adalah untuk membangunkan teknologi persenjataan dan aset ketenteraan yang mana tujuan kita adalah supaya Malaysia mampu untuk membangunkan aset-aset ketenteraan sendiri tanpa bergantung kepada negara luar. Walaupun isunya adalah bajet. Bagi peruntukan, saya nak maklumkan tentang bajet. Bagi peruntukan bajet pada STRIKE dalam melaksanakan penyelidikan dan pembangunan pertahanan ataupun R&D pertahanan, pihak kementerian menggunakan peruntukan yang diberikan di bawah rancangan Malaysia. Sebagai contoh, di bawah RMK 11 selama 5 tahun, 2016 hingga 2020, STRIKE menerima peruntukan bajet sebanyak 96.18 juta dan daripada jumlah tersebut, hanya 7.4 juta saja untuk tujuan R&D. 5 tahun kita dapat 7.4 juta. Maknanya 1 juta lebih saja setahun untuk R&D. Ini merupakan satu bajet yang agak terlalu kurang untuk kita mengadakan R&D untuk teknologi persenjataan. Bagi RMK 12, 22 hingga 21, Kementerian telah mengemukakan cadangan peruntukan sebanyak 607.5 juta kepada JPM bagi dipertimbangkan untuk memenuhi pembangunan fasiliti dan projek penyelidikan dan pembangunan. Daripada jumlah permohonan berkenaan, sebanyak 192 juta adalah bagi tujuan R&D.
Dia adalah diharapkan jika diluluskan peruntukan ini, kelak ianya pastinya akan dapat memenuhi peranan dan fungsi SRAIT untuk membantu ATM, Agensi Keselamatan dan Industri Pertahanan Tempatan. Jadi saya terima kasih kepada Yang Berhormat. Satu, Yang Berhormat, Kotaraja telah pun mencadangkan dinaikkan bajet untuk R&D ini, dan saya mengharapkan sokongan daripada semua ahli-ahli Yang Berhormat sekalian supaya dapat diluluskan di bawah RMK 12 ini. YB Menteri, Tuan Speaker, daripada peruntukan tersebut, YB Menteri Kanan, berapakah diperuntukkan untuk kerjasama kajian dengan UPNM, Universiti Pertahanan Nasional Malaysia, yang mana kita tahu UPNM juga terdapat ramai pakar-pakar yang mengkaji berkaitan dengan pertahanan. Terima kasih Tuan Speaker, terima kasih Tuan. Terima kasih Yang Berhormat. Seperti Yang Berhormat sedia maklum bahawa UPNM ni di bawah Kementerian Pengajian Tinggi, dan saya difahamkan di bawah Pengajian Tinggi mereka memperuntukkan sejumlah peruntukan untuk dibuat R&D ini, ya. Dan insya-Allah saya akan dapatkan lebih detail tentang memang ada kerjasama di antara SRAIT dengan UPNM, cuma dari segi jumlah yang diperuntukkan tu perlu saya dapatkan dengan cara yang lebih detail, dan saya akan maklumkan kepada Yang Berhormat melalui jawapan bertulis. Yang Berhormat Raup tanya tentang senjata biologi. Suka saya jelaskan bahawa Kementerian sedang meneliti cadangan peruntukan keuangan untuk penyelidikan berkaitan dengan ancaman senjata biologi, dan memandangkan penyelidikan ini adalah kompleks. Kementerian Pertahanan sedia bekerjasama dengan agensi-agensi lain untuk melaksanakan penyelidikan bersama dalam menangani ancaman tersebut. Untuk mengekang sebarang percambahan senjata biologi yang boleh memberikan kuasa yang meluas kepada manusia, Kementerian Pertahanan juga dalam proses penggubalan rang undang-undang berkaitan dengan senjata biologi sebagai salah satu langkah pencegahan dalam negara untuk menangani ancaman tersebut di masa-masa akan datang. Yang Berhormat Pontian membangkitkan tentang mencadangkan program Jiwa Murni diperhebatkan, dan terutamanya pelaksanaan dengan membina rumah kepada warga miskin, orang yang terlibat dengan bencana seperti kebakaran dan juga pembinaan rumah panjang. Untuk makluman Yang Berhormat Pontian, Angkatan Tentera Malaysia sentiasa komited dalam melaksanakan program Jiwa Murni bagi membantu rakyat yang memerlukan. Pada tahun 2019 dan 2020, ATM telah melaksanakan program Jiwa Murni dengan membaiki atau membina sebanyak 60 buah rumah untuk mangsa ribut, kebakaran, golongan asnaf dan veteran ATM, dan pelaksanaan ini adalah secara berkolaborasi dengan kementerian-kementerian lain dan juga agensi lain seperti Kementerian Pembangunan Wanita, Keluarga dan Masyarakat, Majlis Agama Islam, Baustate Holding, Felda dan TMB. Kita, walaupun kita tidak ada peruntukan khusus pada tahun ini, kita akan menggunakan peruntukan sedia ada, dan saya akan berbincang dengan pihak, akan mengarahkan pihak kementerian untuk menggunakan wang sedia ada untuk projek Jiwa Murni. Selain daripada Jiwa Murni bersama kementerian lain, kita akan menggunakan peruntukan sedia ada untuk Jiwa Murni di bawah kementerian sendiri. Terlaluan. Sedikit, Yang Berhormat Menteri. Ya, silakan. Adakah Jiwa Murni itu hanya untuk rumah ataupun buat jambatan ataupun jalan di tempat-tempat tertentu yang sukar? Dan saya juga ada membangkitkan mengenai pertambahan peruntukan untuk Eskom, S-Zone, bagi memastikan kita tidak bocor sempadan yang menyebabkan berlaku penularan COVID antara sebab bocor sempadan terutama di Sabah. Apa pandangan Muak Menteri? Terima kasih. Terlaluan. Terima kasih. Sedikit. Terlaluan. Padang Serai. Padang Serai, okey. Terima kasih Menteri. Terima kasih Yang di-Pertua. Saya ingin tanya kepada Menteri, mengapakah bajet kali ini tidak diberi apa-apa faedah pada orang-orang yang pencen lama dengan pencen baru? Saya banyak kali telah dimukakan masalah-masalah tersebut, tapi masih lagi tidak diindahkan oleh kerajaan sekarang.
Di samping itu juga saya ingin tanya, bagaimana dengan memberikan RM300 one off, di mana RM25 satu bulan, sehari 83 sen untuk seorang prajurit diberi. Saya rasa malu betul kerajaan beri pada kita. Sila bagi penjelasan. Terima kasih Yang Berhormat Pontian. Memang dari segi jiwa murni ini tidak termasuk kepada pembinaan ataupun repair, baik pulih rumah semata-mata. Kalau kita lihat, banyak projek-projek jiwa murni yang berkaitan dengan kementerian lain, kerjasama dengan kementerian lain. Waktu saya di KKLW, projek penaik taraf Jalan Balak misalnya, adalah dilaksanakan secara jalan jiwa murni di Sabah, di Sarawak dan sebagainya. Jadi termasuk yang lain. Tentang kawalan sempadan, insya-Allah ada tajuk lain, saya akan jawab. Mengenai sebenarnya saya boleh tak jawab sebenarnya pertanyaan daripada Padang Serai, kerana ini keluar daripada tajuk. Saya pun masa tak banyak, 3 minit lagi. Saya akan jawab secara bertulis ya kepada Padang Serai. Mengenai PLKN, saya ucapkan terima kasih kepada Yang Pontian di atas cadangan untuk mewujudkan semula PLKN. Untuk makluman Yang Berhormat, program PLKN telah dimansuhkan pada tahun 2018. Ya, telah dimansuhkan oleh kerajaan sebelum ini. Namun demikian, berdasarkan kepada kesan program yang baik dalam pembentukan patriotisme remaja yang telah menyertai program ini, pihak kementerian akan mencadangkan semula kepada jemaah menteri agar program ini dilaksanakan semula. Ia juga bersesuaian dengan perintah Menteri-Menteri Kerajaan Persekutuan tahun 2020 yang meletak semula Akta Latihan Khidmat Negara 628 di bawah Kementerian Pertahanan. Kita akan menyediakan kertas memorandum jemaah menteri untuk diluluskan oleh jemaah menteri nanti. UIB Arau membangkitkan isu jurulatih kontrak PLKN yang telah tamat kontrak dan mencadangkan diserapkan dalam perkhidmatan di kementerian atau agensi kerajaan yang lain. Untuk makluman Yang Berhormat Arau, JPA telah menawarkan pelantikan kontrak secara soft landing kepada 1,394 orang bekas pegawai lantikan kontrak Jabatan Latihan Khidmat Negara dan ditempatkan di pelbagai agensi bagi tempoh 1 tahun mulai 2019 hingga 2020. Tujuan pelantikan tersebut adalah untuk memberi peluang kepada pegawai terlibat untuk menampung sara hidup mereka sebelum mendapat pekerjaan. Bagi cadangan Yang Berhormat agar pegawai diserapkan ke dalam kementerian lain dan agensi lain, perkara ini akan dirujuk kepada pihak berkuasa yang melantik seperti JPA dan sebagainya. Isu seterusnya adalah mengenai pos kawalan sempadan dan anggota di kawasan sempadan Sarawak, Kalimantan bagi meningkatkan kawalan keselamatan dan mengekang kemasukan parti. Dua Yang Berhormat yang membangkitkan isu ini, iaitu Yang Berhormat Samarahan dan tadi disebut oleh Yang Berhormat Pontian. Untuk makluman Yang Berhormat, kita memang akan memperkasakan dan memperkukuhkan kekuatan kita di kawasan sempadan negara. Tak kiralah Sarawak, Kalimantan, Sabah, Filipina, Utara dengan Thailand dan semua di kawasan sempadan. Kita mempunyai satu regimen khusus untuk mengawal kawasan sempadan yang dinamakan RS ataupun Regimen Sempadan. Bagi Sarawak, saya habiskan dulu. Padang Serai. Saya habiskan dulu. Yang Berhormat Padang Serai, Menteri nak habiskan dulu. Saya ada 53 saat. Di setakat hari ini, bagi Medan Timur iaitu di Sabah dan Sarawak, kita telah pun mempunyai 16 pos sempadan. Dan iaitu 9 di Sarawak dan 7 di Sabah. Dan kita akan terus membina 19 pos kawasan sempadan lagi dan ianya melibatkan 19 pos iaitu melalui 3 fasa, iaitu fasa pertama pada tahun 2021 melibatkan 4 pos di Sarawak, 2 pos di Sabah. Untuk fasa 2 pada tahun 2022
melibatkan 5 buah pos di Sarawak dan fasa 3 melibatkan 5 buah pos di Sarawak, 3 pos di Sabah. Maknanya di Sarawak akan ada 14 pos lagi selain daripada 9 yang telah ada di Sarawak. Maknanya kita akan terus memperketatkan kawalan sempadan kita, bukan sahaja bagi menyekat kemasukan parti tetapi juga untuk menyekat jenayah rentas sempadan yang mungkin berlaku di kawasan-kawasan sempadan. Saya ada satu lagi yang perlu dijawab, iaitu tentang LCCS. Kalau dibenarkan, kalau tidak saya berikan jawapan bertulis kepada Yang Berhormat Pasir Mas. Pasir Mas ada tak di sini? Kalau Yang Berhormat Pasir Mas tak ada, saya mohon kebenaran jawapan bertulis. Minta laluan sikit, ada soalan sikit. Padang Serai. Tentang pos kawalan sempadan ke? Tak berkenaan ini pembelian kapal. Pembelian kapal tak termasuk dalam pos dalam kawalan sempadan. Walaupun Yang Berhormat, mana-mana saya tahu, mungkin waktu tak banyak untuk berbahas. Banyak perkara nak dibangkitkan. Tulis surat kepada saya, apa pun soalan, saya akan jawab secara bertulis. Terima kasih, Menteri. Terima kasih, Yang Berhormat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.